Habis kerja tahun 2020, tahun 2000. Lepas tu tahun 2003 pergi belajar, balik ke Sarawak tahun 2010, buka madrasah. Alhamdulillah sekarang ada 5 madrasah. Wow. 5 madrasah. Satu madrasah di Langkawi, di Pulau Tuba. Jadi banyaklah masa dengan madrasah, dengan sekolah lah, sekolah. Lebih mudah untuk ni lah. Mungkin ada orang tak kenal madrasah kan, sekolah lah maknanya. Sekolah yang mana anak-anak yang berumur 12 tahun, mereka menghafal Quran. Kalau anak-anak perempuan mula daripada umur 7 tahun, mereka mula menghafal Quran. I see. Bola sepak sebenarnya saya minat. Saya minat main bola. Saya minat main bola dan kebetulannya semua abang-abang main bola. Dan di kampung pun semua kawan-kawan pun minat main bola. Kita minatlah main bola daripada kecil. Dan abang saya, dia Eddie Julaihi, dia orang yang pertama sekali mewakili negeri Sarawak. Wow. Mana dalam keluarga kami. Jadi saya bercita-cita lah, kalau dapat wakil Sarawak boleh ganti abang kan. Tapi alhamdulillah saya sempat main dengan beliau tahun 1992-93, sempat main sekali dalam pasukan Sarawak. Wow. Bersama dengan beliau, sempatlah main. Selain daripada bermain bola sepak, tak silap Ustaz ni pernah mencatat rekod larian pecut 100 meter dengan catatan masa bawah 11 saat sahaja. Mungkin Ustaz sebelum bermain bola, saya kata sebab bola saya minat, tapi sebenarnya berlari itu memang satu pekerjaan yang saya minat lah. Dan kita pernah wakil Sarawak di Borneo Game, dan yang 11 saat tu kita buat di Pahang. Bersama dengan, kalau masa tu pelari kebangsaan Roman Koyakuti, Suhadi Salim. Jadi saya bersaing dengan dia orang lah. Jadi selepas maknanya berlari ni kita ada satu tahap yang mana kita tak boleh nak pergi lagi. Tapi kalau kita main bola dengan kepantasan yang ada tu, insya-Allah boleh mengalahkan siapa-siapa lah. I see. Itu yang kita tukar ke arah bola pula. I see. Alhamdulillah masih dapat nombor baru. Masih dapat korban juga, tapi walaupun disembelih di ladang, kita masih tempat juga berkorban lah. Alhamdulillah. Masih ada maknanya boleh dihalang lah. Ya, satu amalan yang Allah suka kan. Okey. So tadi dengan Mazila Sigai kita banyak berkelakar mengenai zaman kemenangan bola sepak di Sarawak. Zaman bujang senang. Okey, so sekarang tu kita touch sikit pasal penghijrahan kita. Kerana itu kita dengar-dengar memang dah menguruskan madrasah. Betul. Boleh tahu kan nama madrasah, cerita sikit mengenai madrasah kita? Boleh, insya-Allah. Madrasah Darul Ulum Islamiah Kuching. Nama tu diambil bersamaan dengan madrasah yang mula-mula kami belajar di Jerantut. Darul Ulum Islamiah Jerantut, tempat Muhana Johari. Ya, asas tempat kami belajar. 2003 kami pergi belajar. Dan kami sambung di Sri Petaling, Bandar Baru Sri Petaling, Miftah Ulum Sri Petaling. Dan so sini terletak di madrasah Ustaz? Madrasah yang lelaki sekarang tu ada di mungkin kita tahu boat club kan, Sarawak Boat Club, Jambatan Setubung ya. Madrasah kami dalam hutannya. Kita nyasin nampak dari jalannya dalam hutan. Kita kena masuk. Jadi saya ada orang di sini, kami orang ajak di sini. Okey, so soal tu mun apa kata orang kira dah establish. So berapa orang pelajar yang kami ada pelajar lelaki dan perempuan. Kalau perempuan ada di Matang Jaya sikit. Pasal di Jitak ya sikit, kampung Jitaan. Setakat tu kita masih makin rumah lah. Kerana kita belum ada tanah yang sesuai untuk kita mula sikit komplek. Tapi kalau lelaki memang kita ada komplek kita pun. Kita ada masjid kita pun, kita ada asrama, kita ada dewan belajar, ada dewan makan tengah di Pola. Dan rumah asatizah pun, rumah guru pun tengah di Pola. Jadi kita memang bercita-cita untuk mula sikit lagi komplek untuk perempuan, anak-anak perempuan. Pelajar perempuan ada 100 lebih. So
mungkin ada yang tengah menonton yang ingin anaknya untuk dihantar ke madrasah kita. Macam ni yang pun stage by stage macam ni Ustaz. Okey. Untuk yang lelaki lepas darjah 6. Because kita untuk lelaki tu perlu juga pandai menulis, mengira dan membaca. Asas lah. Betul. At least nya tahu lah nulis kan. Kalau nya pergi sini-sini pun nya tahu jalan, apa nama jalan tu. Betul. Kalau nya pergi ke kedai pun nya beli barang RM5, beli RM10, balik RM5. Betul, saya kena bulat. Saya kena bulat lah. Tahu lah nya. Jadi asas. Kalau perempuan kita ambil daripada umur 8 tahun. So asasnya akan kita atur juga di dalam ya. Tapi kita selalunya galakkan parent hantar anak-anak tu waktu tadika umur 5 tahun sampai 8 tahunnya disiapnya pilihlah tadika yang mana boleh membina asas anaknya. Kena kita ambil yang umur 8 tahun sebab perempuan tu ada periodnya. Ada keuzurannya kan. Perempuan akan datang haidnya bilanya umur 9 tahun, 10 tahun. Kita target kalau nya datang haid kurang-kurangnya dah boleh hafal, nya dah hafal dah. Jadi si beban gila. Mesti diawalkan lah mesti usianya. Kalau nya datang haid katakan umurnya 10 tahun, maknanya 2 tahun dah mula menghafal. Mungkin nya dah dapat 10 juzuk masa ya. Betul. So ada 20 juzuk ya nya carry ke depan masanya period, tapi sila beratilah because basicnya dah ada dah. Nya dah pandai macam mana cara ngafal, macam mana mau jaga hafalannya. So ya that's why kita ambil yang umur 8 tahun. Tapi ada juga yang masuk umur 12 tahun ada juga. Ada juga. Okey, ya bercerita cerita pasal kanak-kanak di usia yang muda. Okey, macam yang dah dewasa macam kami lah. Untuk mendalami dengan lebih dalam ilmu agama Islam tu, adakah usia kedak kami tu berjanggal di mata Ustaz? Baru nak start mendalami ke? Saya sebenarnya bukan kita ajak kami ke diri pun. Kami alhamdulillah syukur nikmat Allah Subhanahu taala panjangkan umur berkat doa mak bapa kan Allah Subhanahu taala beri syurga yang luas dengan sidak doa. Walaupun sidak dari segi agama sidak sila pandai tapi sidak pun cita-cita mau nangga kita jadi anak yang baik kan. Betul. Kami ke diri pun berubah kita pun tahu kan sebagai pemain bola sepak kan dunia glamour macam-macam lah kan kami berubah umur 30 tahun. Buat belajar baca Quran. Bukan mak bapak hantar kita ngaji. Ada ngaji tapi malah escape aja. Escape pergi tapi pergi orang lain. Godaan pergi budak Betul. Jadi bila umur 30 tahun baru kita teringat kelak kalau mak bapak mati siapa mau baca Yasin. Jadi alhamdulillah sebab fikir risau ya Allah SWT jumpa kami dengan satu usaha. Sinonim lah semua orang tahu usaha tu dakwah tabligh kan. Dakwah tabligh telah ubahkan kehidupan kami. Dengan usaha dakwah tabligh tuanya menyedarkan kami supaya belajar. Tapi kita fikir gini mau belajar. Masa saya 1997 tu Sarawak champion. Kami sendiri pun dalam tim Sarawak top scorer. Jadi masa saya lah climax bertembung benda macam karier tengah kemuncak tapi jiwa tengah memberontak untuk menukar hala hidup kan. Jadi ialah setelah ikut usaha dakwah Nabi SAW jadi timbul rasa macam kesedaran rasa pentingnya agama tu. Gini nak belajar, aku tu main bol, ada komitmen. Alhamdulillah usaha dakwah tabligh tu nya madrasah bergerak. Waktu kita keluar 3 hari kan, kita akan belajar Quran. Kita silah hafal 30 juzuk Al-Qurannya. Ada 114 ayat kan. Sikit-sikit kita hafal semua, kita hafal 10 aja. Pakai semayang aja. Betul. 10 surah yang terakhir juzuk Ammah ya dihafal kan dengan betulkan Fatihah. Pakai semayang aja, asal semayang betul aja. And then masa yang sama belajarlah sikit macam ni wuduk yang betul kan. Kelak bila waktu puasa belajar macam ni puasa yang betul. Betul. And then kami pergi haji 2003 kami belajar macam ni pergi haji. Jadi pengajian untuk orang yang dewasa macam kita tu kita ambil apa yang perlu dalam kehidupan kita. Kalau kita, aku nak berniaga kau. Jadi, nak berniaga. Jadi, jangan kita ngagak peniaga yang cemerlang. Kita agaknya juga, kita nanya strateginya. Tapi, sepatutnya kita agak ulama. Agak ulama tanya dengan Ustaz, kami nak berniaga Ustaz. Macam ni perniagaan yang betul mengikut syariat,
yang dengannya dapat keberkatan. Betul. Bawa kita ngagak orang yang profesional tadi, yang akan ngatur strategi yang kita. Dari segi promosi barang, packing barang macam ni. Jadi ni balance lah Ustaz. Betul. Cuma kita belajar ikut apa yang kita nak pola masa. Kita si dapat macam yang madrasah tadi. Yang madrasahnya belajar semua. Kalau macam madrasah kami, dia hafal Quran sampai umur 17 tahun, 18, dan dia akan belajar 8 tahun. Dan kalau orang universiti tu 8 tahun sampai master lah. Dia boleh katakan dah hampir jadi doktor benar ya. Dia belajar 4 mazhab. Hanafi, Hambali, Syafi'i, semua dia belajar. Kitab Sinatul Sitah, semua kitab-kitab hadis yang besar semua dia belajar, kulit ke kulit. Okeylah, nya belajar sebabnya gi muda. Betul. Sama ada nya beramal kasih beramal, ya lain cerita. Tapi kita yang umur dah 30 lebih lah. Kita dah umur 40 lebih dah. Kita mau belajar macamnya masa kita mah. Betul. Kita ada komitmen lain. Jadi bagi orang yang dah dewasa, mau belajar kita tangga apa yang kita nak pola. Dan kita ulama sebagai kawan kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Satu cerita yang memang inspirasi Ustaz. So macam contoh kita memang ia adalah pengorbanan, mengorbankan kerjaya di dunia glamour untuk penghijrahan yang kekal abadi. So contoh ambil katalah pandemik COVID-19 tu dah berakhir, kehidupan normal. Jikalau kita dijemput untuk ada SEA friendly match, legenda pemain bola sepak Sarawak berkumpul sekali lagi, adakah kita akan menerima untuk bermain permainan charity ataupun kita asyik main? Sebenarnya sebelum pandemik tu, sebenarnya kami pernah ninggal bol. Kami pernah ninggal bol daripada kami berhenti tahun 2000 masih sampai kini tu kami main. Sebab kalau because of Allah hantar ujian COVID tu, tiap-tiap tahun bulan 11 kita ada international game veteran di Brunei every year. Masih main? Masih. Kami pernah ninggal bol sebab bagi kami cinta terhadap bol masih ada. Kami semua orang nanggak dah ambil agama, dah ikut usaha tu selalu kita dengarkan untuk semua lah dengan dunia lagi apa saja. Bagi kami benda yang salah mau main-main. Betul. Ya, bersenam, bukan. Yang pentingnya kita boleh jaga aurat kita, kita boleh jaga semayang kita. Betul. Dua igit ya. Kami pernah dulu dijemput untuk ngembak tim lah. Sekolah kan sekolah. Sekolah politeknik. So kami madang dengan guru besar boleh mbak, tapi dengan syarat biar tutup aurat dengan semayang. Yang mana boleh. So kami orang setiap kali game, kami orang semayang kat padang. Allahu akbar. Lepas main. Betul lah. Dan orang pun, tim sebelah pun tidak pun datang join jawab semayang. Jadi kita melalaikan orang. Betul. Salah. Salah. Okey. So masa mencumbui kita Ustaz. Rekod memang banyak lagi borak kita, tapi it's okay. Kami nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Borak Tersipeng Ustaz. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada kita. Dan kepada yang tengah menonton, guys, selamat Hari Raya Aidil Adha.